Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan dalam majlis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling penting, kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat ini beratkan timbangan mizan kita di sana, yang memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, yang dapat membezakan antara hak dan batil. Dan ini adalah usul tujuan kita menuntut ilmu, ialah menjauhkan daripada kebatilan dan menyelamatkan kita daripada neraka. Kerana wajib bagi kita mati dalam keadaan keadaan beriman dan menyelamatkan diri dari neraka. Dan insya-Allah kita berusaha ikhlaskan niat kita sebagai penuntut ilmu dan cuba bersedia untuk menimakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita. Baik, kita telah membicarakan dalam ayat-ayat, siri ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Ma'idah. Masya-Allah, khatam ya, dan nak khatam. Dan memerlukan kekuatan untuk beramal ya. Dia khatam je, tak beramal agak ni sikit. Tapi kuatkan diri, insya-Allah, mudah-mudahan kita kuat untuk beramal dan kuat istiqamah kita, dan teruskan yang mana boleh. Tetapi masalah akidah, tolong jangan kita lupa bahawa itu adalah usul agama kita yang akan menentukan syurga dan neraka kita ya. Jadi oleh kerana itu kita berusaha yang terbaik untuk menjadikan hamba yang terbaik untuk mendapatkan syurga yang terbaik. Jadi insya-Allah. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan kisah Hawariyun yang meminta makanan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan permintaan itu dimakbulkan oleh Allah ya. Alhamdulillah, itu khusus khas untuk kepada Hawariyun ataupun golongan Nasrani, yang menjadi satu perkara yang menarik sekali bagi mereka. Dan Allah mengingatkan, jika mereka kafir selepas itu, azab dia tidak seperti azab orang lain lah. Maksudnya kerana mereka telah menyaksikan satu mukjizat yang luar biasa ya, satu keagungan, kehebatan yang luar biasa, special untuk mereka. Okey, maka oleh kerana itu, kedudukan mereka apabila dah menyaksikan mukjizat yang besar ini, tak bolehlah nak main-main lagi ya. Dah tengok apa yang dijanjikan oleh Allah berlaku, yang asalnya tak logik di akal ya. Makanan yang terhidang dalam keadaan dah masak semua sekali, maksudnya makan je yang perlu. Itu pun kadang-kadang kita ni malas nak makan kan. Ya Allah, makanan dah ada, tak nak makan pula. Tak apalah, gemuk sikit ya, makanlah ya, makanan dah terhidang. Jadi begitulah keadaan mereka, dah terhidang, tak perlu dimasak apa ya. Tetapi mereka bukan tak nak makan, tak nak bersyukur. Itu dia ya. Subhanallah, bagi saya satu benda yang agung ya, bila Allah bagikan Al-Ma'idah itu makanan dari langit, hidangan dari langit. Dan berselisih pandangan ulama dalam tafsirkan hidangan itu. Ada yang kata siap dengan meja sekali ya. Tapi ada perbahasan meja itu dikaitkan dengan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Ala kulli hal, tak menjadi masalah. Tetapi hidangan itu dihidangkan kepada golongan Nasrani, yakni pengikut Nabi Isa yang 12 dan juga pengikut yang lain. Tetapi apa Allah katakan ya, ayat yang ke-115 tu kita ambil sikit. 114 dah kan? 115 kita ambil sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu
Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia sebelum kamu. Ya. Jadi itu dia balasan kalau dia kafir ataupun orang ini kafir, maka dia akan diazab dengan azab yang 2 kali lipat ganda. Ya, na'udzubillah. Baki lagi teruk. Kita tak nak begitu. Ya. Dia kalau riba tu naik dua kali riba kan, berat tu, nak bayar hutang tu. Ini kan pula kalau azab 2 kali bakti teruk. Di kalangan umat Muhammad ada yang diugut dengan, maksudnya diingatkan dengan perkara yang begini. Siapa dia? Ya. Siapa dia? Cuba teka. Alah, budak-budak tak ada. Kita buat kuis. Okey, siapa dia? Okey, baik, kita lihat dalam surah Al-Ahzab. Okey, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk ke-21. Muka surat 421. Kita ambil ayat 28 lah kita mulakan. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keredaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Okey, ini peringatan isteri Nabi, ya. Di mana kita tahu kisah asbab nuzul ayat ni, isteri Nabi terpengaruh dengan harta dunia. Ya, isteri Nabi pun, kan. Ini kan pula kita, kan. Ya. Isteri Nabi terpengaruh disebabkan ialah manusia. Kita tak nafikan dia manusia, kelemahan ada. Ya, kelebihan ada, kelemahan ada. Di mana apabila dia melihat harta dunia, dia tengok Raja Rom, pemaisurinya, Masya Allah Tabarakallah. Ya, Raja Parsi, pemaisurinya pun Masya Allah Tabarakallah. Sedangkan Rasulullah lebih hebat daripada Raja. Tak ada pula. Ya, nak pakai tera tu kan, nak pakai gelang sampai ke ketiak, tak dapat. Dari situlah mereka terpengaruh. Tidak dinafikan, itu memang tabiat wanita yang suka kepada mata'ud dunia. Tak boleh dinafikan. Itu memang bukan perempuan je, lelaki pun yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, itu di antara pengaruh-pengaruh dunia yang terpaksa kita terima hakikat. Cuma kontrol. Dia kena kontrol. Ya, hak mana kekuatan dunia tu nak mempengaruhi kita. Itu yang dinamakan zahid, zuhud. Ya. Zuhud tu maksudnya bukan dia zuhud ala pakaian, bertampal lah kononnya. Itu nanti kalau dia jalan, dia pakai bertampal apa, saya ni zuhud, cewa kan. Bila bagi sekali harta tu, dia hilang zuhud. Dia bukan kaedah begitu. Zuhud pakailah pakaian apa, hatta dia pakai smart, besar punya kereta ke, rumah besar, dia tetap dikategorikan zuhud bila dunia tak melekat dalam hati dia. Ini tara tinggal nasi yang kita beli bungkus tu. Nanti nasi hilang. Kita nak ikut kelas. Zuhud apa tu kan? Biarlah nasi tu 2-3 ringgit je beli. Lain kan? Tapi dia datang tu, dia ganggu.
Bila ganggu itulah jadi zuhud tu hilang. Kita tengok Osman Ibn Affan, billionaire. Osman Abdul Rahman Ibn Auf, billionaire. Tapi tak ada apa-apa. Dunia tu bagi mereka tak ada apa-apa. Bila Rasulullah kata siapa yang boleh menyediakan Jaisyul Usra, ya, tentera berkuda di waktu nak perang Tabuk, siapa dia? Osman Ibn Affan muncul. Dia katakan aku membeli sebanyak 700 ekor unta, 300 ekor kuda perang. Tu dia 700 ekor unta. Yang mana seekor unta kalau zaman sekarang sebiji Exia tu lah. Kan? Boleh beli 700 untuk perjuangan ini. Dunia tak lekat hati dia. Dan tabiat harta, ya, dia berfungsi bagaimana? Harta ni bila diinfakkan, Allah gandakan. Itu tabiat dia. Itu kita kena letak dalam mindset kita bahawa begitu tabiat harta. Infak Allah gandakan. Infak mungkin kita tak perasan, tapi jangan sampai infak macam mana Global Ikhwan buat. Dah masuk nama Global Ikhwan. Kacau betul lah kan. Bila Global Ikhwan buat tu, dia infak semua harta dia, salah. Sedangkan dalam syariat yang terakhir, Rasulullah mengatakan bila seorang lelaki tu kaya raya, dia mengatakan aku nak infakkan semua hartaku. Rasulullah kata jangan. Dia kata separuh hartaku. Rasulullah kata jangan. Dan akhirnya 1/3. Itu pun Rasulullah kata 1/3 masih banyak lagi. Dan saya buat kajian dalam bab tu, sahabat-sahabat banyak 1/10. Ya, ada yang lebih, ada kurang, tapi kebiasaannya 1/10. Dengan arti kata lain, apa yang Global Ikhwan buat untuk jemaah dia, semua harta adalah kesilapan besar. Tak mengikut syariat dan akhirnya merana. Dia kaedah Islam macam tu. Lalu Rasulullah mengatakan, lebih baik kamu meninggalkan harta kamu itu kepada anak bini kamu, ya, daripada mereka hidup selepas kematian kamu dalam keadaan meminta-minta. Maksudnya sunnah kita meninggalkan harta untuk orang belakang kita. Adalah syarat-syarat, cara-cara dia. Ini amat penting, ya, kerana salah faham berlaku kadang-kadang dalam bab ini. Dan di sini juga datang benda yang menarik. Kita tanya, orang perempuan, harta orang lelaki, harta suami, harta bini ke? Boleh pakai tak? Sabar je lah orang lelaki. Okey, harta lelaki, harta perempuan untuk lelaki macam mana? Boleh pakai? Saya tanya orang lelaki, bukan tanya orang perempuan. Tak boleh kan? Betul. Jawapan yang kedua tu betul. Harta lelaki, harta perempuan orang lelaki tak boleh ambil, melainkan dengan izin. Walaupun dia bos ke apa, dengan izin dia. Itu jawapan yang kedua betul. Tepat. Jawapan yang pertama yang diberikan tak tepat. Harta suami bukan harta isteri. Ingat tu, ya, ingat tak dalam insight tu. Saya betulkan. Harta suami adalah harta suami. Dan kalau nak, dengan izin dia juga. Kecuali kalau suami tu kedekut sangat-sangat, itu lain cerita. Ambil pun berpada-pada. Kerana apa? Harta suami itu bukan harta isteri semata-mata. Berdalilkan apabila suami mati, harta difaraidkan. Nampak tak? Yang faraid itu bukan isteri dengan anak-anak semata-mata. Bahkan dia ada mak dan ayah dia. Ashabul furud dinamakan. Oleh kerana itu, dia wanita mentadbir harta suami sebagai satu tanggungjawab. Kalau suami itu kata pakailah, tak apa, tak payah banyak tanya. Pakai, jangan banyak tanya. Okay? Satu nasihat. Baik. Habis. Okey, baik. Jadi di sini apabila ujian terhadap kaum wanita kita raikan dalam bab ini, isteri Rasulullah pun terkena. Namun begitu Allah katakan kepada mereka, kerana iman ini diajarkan. Dan jika sekalian menghendaki keredaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Di situ iman diajarkan kepada mereka, kepada cinta Allah dan cinta Rasul dan cinta hari akhirat. Ya, begitu para sahabat diajarkan. Dahsyat. Ya, Allah terus tegur. Itu yang saya agak tertarik dalam bab ini. Apa dia? Generasi Rasulullah adalah generasi Quran yang unik. Ya, mereka ini bila laku je silap, wahyu turun.
laku je silap wahyu turun. Ya. Ini juga yang dikaitkan apabila kesnya yang sama juga, yang mana isteri Rasulullah merajuk kan. Rasulullah pun merajuk lah. Pasal kes dunia ni. Rasulullah memencilkan diri, isterinya nakkan dunia, sampai dalam ayat dalam kisah mengatakan beberapa hari Rasulullah duduk memeruk aja, ya. Sehingga kan isteri-isterinya dah mula gelisah kan, dah mula gelisah. Umar datang kan, Umar datang, ya Rasulullah, mula nak jumpa, tak dibenarkan masuk. Lalu Rasulullah Umar mendapat tahu bahawa isteri-isterinya buat perangai. Isteri-isteri Rasulullah buat perangai. Dan siapa salah seorang isteri dia? Anak Umar itu sendiri. Siapa dia anak Umar? Hafsah. Maka Umar minta, tak bagi, minta. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi jika Rasulullah mengarahkan aku bunuh Hafsah, aku akan bunuh. Oh, itu dia. Ya, iman. Dia bukan masalah apa, masalah keimanan. Ya, pasal Hafsah menyakiti Rasulullah dengan perbuatan itu. Itu yang dimarah. Akhirnya Rasulullah kata, masukkan. Berikan Umar masuk. Maka Umar pun masuk. Ya Rasulullah, kenapa ni? Ya, dalam bahasa yang digunakan bahasa dia lah. Ya. Maka Rasulullah pun berkatalah. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ceraikan mereka. Wah, kan. Umar ya, Umar jangan main. Perkataannya ada 3 atau 4 perkataan dia, Al-Quran turun memuji tindakan dia. Itu dia Umar. Ya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ceraikan mereka. Allah akan ganti kamu yang lebih baik. Kan? Anak dara ke, janda ke, disebutkan sifat-sifat tu. Allah turun ayat, ya, mengatakan begitu. Isteri-isteri Rasulullah jadi kelam kabut. Yalah, dah ayat mengatakan begitu. Kenapa? Kalau dia diceraikan oleh Rasulullah, habis kita. Ya, rugi mereka. Jadi disitulah mereka minta maaf lah apa semua, ya, menarik dalam bab ini. Okey, kita lihat apa Allah katakan. Okey, diajarkan kepada mereka bahawa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada hari akhirat. Ya, di mana Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang terlalu besar. Tu dia isteri-isteri Nabi, keistimewaan dan kesabaran mereka. Latihan inilah Aisyah bila di hari selepas kewafatan baginda diberikan, kalau tak salah Umar ya, memberikan dia 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. 1 dinar 4.25 gram. 1000 dinar. Berapa tu? Cepat. Orang minat emas, kan? Tak apa. Tu dia. Ya. Diambilkan tu, dibagikan pagi tu, dibagi terus kepada fakir miskin. Fakir miskin. Ini khas untuk isteri-isteri Nabi yang hebat. Sampai ke petang, pembantu dia kata, ya Ummul Mukminin, tak ada ke lebih duit? Dinar tu untuk berbuka, kamu buka makan kan? Tak ada. Lawak tak cakap awal tadi. Aku akan simpan lah. Nampak dah, habis disedekahkan kepada fakir miskin. Tu dia isteri Nabi. Ya, itu khas untuk isteri-isteri Nabi lah, kerana keistimewaan mereka. Okey, jadi di sini kita lihat bagaimana Aisyah ditarbiahkan begitu sekali. Dan kita lihat ayat seterusnya. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhab di'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasir. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, nescaya akan dilipat gandakan keseksaan kepadanya 2 kali ganda, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu dia. Isteri Nabi yang dijanjikan kalau buat bercanggah dengan syariat 2 kali ganda. Kenapa tu? Cuba teka kenapa? Kerana dia isteri Nabi. Isteri Nabi yang menyaksikan mukjizat Nabi, yang menyaksikan Nabi diwahyukan, yang menyaksikan syariat turun. Ya, berarti dia dah menyaksikan depan mata kepala. Bahkan yang Rasulullah sayang sangat kepada Aisyah sehingga isteri-isteri lain cemburu. Dia mengatakan apa? Allah turunkan wahyu kepadaku sewaktu aku berselimut sama Aisyah, dan tidak turunkan kepada kamu semua. Tu dia. Yang menunjukkan betapa hebatnya isteri-isteri Nabi menyaksikan Rasulullah mendapat wahyu. Tahu kan macam mana Rasulullah mendapat wahyu? Ya, bila sampai dia dapat wahyu, ya, kadang-kadang unta yang kuat tu terduduk. Ya,
punya beratnya, bunyi sing, bunyi yang halus sangat-sangat tu. Dan sehingga seorang sahabat Nabi yang duduk sebelah Rasulullah macam kita duduklah bersila. Kadang-kadang main tekan kaki, lutut tu kan. Dia angkat, kita pula tekan. Tiba-tiba wahyu turun di waktu Rasulullah tekan. Dia kata hampir-hampir aku merasakan pecah, patah kaki aku ni. Ya, berat sangat-sangat. Ya. Dan ini menunjukkan para sahabat menyaksikan mukjizat Rasulullah begitu dahsyatnya. Pasal bila mereka tak beriman lain. Bagaimana kita? Kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan sambut seruan Rasulullah SAW. Seruan Allah yang menyeru kepada syurga dan nak meletakkan dalam kita salah satu kategori yang hebat. Boleh bagi tahu kategori orang Islam yang hebat ni. Siapa dia? Cepat. Cepat. Ada yang hafal tu. Dalam Quran. Suratul Nisa. Saya mulakan mesti boleh jawab. Minan nabiyyin. Was-siddiqin. Was-syuhada. Was-salihin. Ni 4 kategori terbaik. Kita nak dapat Nabi, minan nabiyyin memang tak boleh. Minas siddiqin boleh tak? Tak boleh juga. Minas syuhada tak boleh juga. Orang lelaki kita tak boleh kan. Minas syuhada was salihin. Salihin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, minan nabiyyin memang tak dapat, minas siddiqin kita ada peluang. Disebabkan Abu Bakar kenapa digelar as-siddiq? Membenarkan apa? Wahyu yang berkaitan Isra Mi'raj. Nampak tak? Dia tidak menyaksikan Rasulullah Isra Mi'raj, tapi apa yang disaksikan, iman itu yang menyaksikan keyakinan kepada Rasulullah. Dia boleh beriman dengan Isra Mi'raj pada zaman itu orang yang percaya gila. Betul? Orang yang gila je. Mana Rasulullah nak pergi ke Masjidil Aqsa dalam tempoh 1 malam. Zaman sekarang okey je. Ya, saya pergi ke Sarawak berapa minit je? 2 jam kan? Ini kan pula nak pergi ke Masjidil Aqsa yang makan masa perjalanan siang 1 bulan lebih kurang. Tak logik. Tetapi bila beriman dengan cara yang betul, terus membenarkan logik apa dia katakan. Bahkan jika Muhammad mengatakan lebih daripada itu, aku percaya. Apa tu lebih daripada itu? Dan dibuktikan Mi'raj, perjalanan Rasulullah ke langit. Isra perjalanan malam ya. Isra perjalanan malam daripada Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu nama Isra. Mi'raj naik ke langit. Bahkan Abu Bakar telah bersedia iman dia untuk beriman perjalanan yang lebih jauh, dan ianya berlaku, dan kita pun beriman dengan perjalanan itu. Maka Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq di waktu itu. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak? Kita tak pernah melihat Rasulullah. Ada siapa dapat lihat Rasulullah? Jangan kata nak tengok Habib ya, tinggal Rasulullah mengada. Itu mengada. Ya, itu penipu. Tak adanya Habib tu muka Rasulullah. Ya. Baik. Kita tak pernah melihat Rasulullah. Tetapi bila kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kita beriman dengan risalah Rasulullah. Dan tahukah kita yang disebut-sebut sebagai umat yang terbaik di akhir zaman, tak pernah melihat Rasulullah, tetapi boleh beriman dengan risalah Rasulullah. Tak pernah melihat mukjizat Rasulullah. Bulan terbelah 2 ke, air keluar dari tangannya memancut-mancut, ataupun makanan yang tak habis-habis. Tak pernah kita tengok, tak pernah kita lihat, tetapi kita boleh beriman dengan risalah Rasulullah. Pertahankan, jaga akidah kita ni, kena jaga, kerana ini penentu bagi kita as-siddiqin ataupun tidak. Kalau kita nakkan kategori kita as-siddiqin, beriman tanpa banyak bicara terhadap risalah Rasulullah, ya, tu dia, baru kita akan termasuk dalam kategori saya ingin menjadikan diri saya orang yang terbaik di akhir zaman. Kerana Rasulullah dah menyebutkan golongan ini akan muncul berterusan, dan golongan yang terbaik ini akan muncul dengan keberanian dan kehebatan dia, yang disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan berterusan di kalangan umat aku, zahirina 'alal haq, menegakkan kebenaran. Kita menegakkan kebenaran walaupun ujian-ujian berlaku, kita menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak ada siapa yang boleh memudaratkan mereka hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Subhanallah, satu berita gembira untuk kita.
Dan kita nak jadikan, tak payah register, tak payah register yayasan ta'lim ke pertubuhan tu, tak payah, bergantung kepada kefahaman akidah kita dan kita bergerak di atas manhaj yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Yang disebutkan golongan Ta'ifatun Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, ataupun Firqatun Najiyah, golongan yang berjaya yang di akhir zaman. Hanya golongan ini muncul di akhir zaman. Di saat orang tak boleh percaya, orang tak nak beriman, orang tak beriman dengan cara Rasulullah, mereka nak beriman cara falsafah juga. Saya dah terangkan ya, rasanya semua dah faham. Habis dah. Kita tidak ada pilihan. Kalau nak jadi golongan yang berjaya di akhir zaman ini, dia kerana golongan ini yang akan menentang Dajjal. Bukan senang ya, menentang Dajjal di sudut keimanan, dia akan pertahankan Quran dan Sunnah dengan hebatnya. Kerana Rasulullah mengatakan ada yang menyangka dirinya terselamat dari Dajjal, rupanya termasuk dalam golongan Dajjal. Seperti Global Ikhwan, terus terang kita katakan. Pasal apa? Mereka bertopingkan agama dan bawa fahaman yang salah dengan konsep yakzah yang salah, jahat sangat-sangat. Si Az-Zura tu, dah keluar nama dia. Ya, jahat sangat-sangat. Bagi saya jahat sangat-sangat. Pasal orang lain tak boleh buat benda ni. Az-Zura seorang je yang boleh buat. Dia dah pandai tu. Jahat. Az-Zura ni jahat. Tak usahlah kalau ada nama anak, jangan sebut nama Az-Zura. Pasal dia menipu atas nama Rasulullah ya. Tuan-tuan dan puan, saya tak katakan dia jahat, tak ada, bukan kenapa, pasal dia menipu atas nama Rasulullah. Dia menggunakan dia punya rasukan atas nama Rasulullah. Jahat. Kalau nak tahu yang menggunakan penipuan atas nama Rasulullah dalam siri ilmu hadis dinamakan Dajjal. Dajjal, sehingga ulama hadis seperti Imam Az-Zahabi menakalkan kalimah di antara ulama-ulama yang ilmu hadis mengatakan Dajjal, orang penipu hadis Dajjal. Syekh tu apa dia? Dajjal disebabkan menipu hadis. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni tu dia. Jelas macam tu, jelas sangat-sangat menipu atas nama Rasulullah ya. Dajjal. Habis dulu beli ikhwan hancur begitu je. Akidah mereka tu. Dajjal betul. Bismillah. Sorry. Ahli hadis panggil orang yang membawa hadis palsu Dajjal. Di antaranya menamakan dengan Dajjal. Tapi dia dah bukan sekadar hadis palsu ya, sampai dah menggelar Abu Yas sama dengan taraf Sayyidul apa dia? Rasulullah Sayyidul Abu Yas, 3 orang tu sekali. Jahatlah. Baik. Okey. Jadi golongan ini akan berterusan dan saya mengharapkan kita semua dapat menjadi golongan tersebut. Tapi kena bersabar, kena ada ilmu, kena ada kekuatan. Ya, kena ada kekuatan sangat-sangat. Alhamdulillah macam kami bawa balik di program di Sarawak tu kan. Memang Allah uji itulah, tapi alhamdulillah. Kalau Allah nak tolong, yakin je Allah akan tolong. Mungkin dia uji sikit dengan Hajjah yang buat program tu, menangis hampir tiap-tiap malam. Menangis, risau kan. Dah kena warning ya. Dan saya pun pergi atas, kita pergi atas nak membantu, menyokong ya. Pergi cara mengejut, dia pun terkejut kita datang kan. Cuma pihak Jabatan Agama sana je tak terkejut. Dia tak tahu. Okey. Lepas tu kita datang, kita tengok, kita sama-sama lah bantu. Alhamdulillah. Memang alhamdulillah Allah nak bantu sungguhlah. Alhamdulillah. Akhirnya berjaya juga program tu. Gangguan sikit-sikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi yang penting kita buat jalan Allah ni, ujian tu pasti akan datanglah. Tu je. Baik, jom kita masuk balik ayat ni. Jadi kita dah tengok di antara orang yang bakal mendapat azab 2 kali itu termasuk isteri-isteri Rasulullah, tapi mereka telah pun berlalu dan tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Ya, ada pun kesalahan yang sedikit-sedikit itu atas dasar ijtihad, mudah-mudahan Allah ampunkan. Apa kesalahan Aisyah? Dalam ijtihad dia salah? Perancaman. Ya, perancaman itu adalah ijtihad Aisyah, tetapi dia tersalah dalam ijtihad tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Disebabkan kisah Perang Jamal itulah ya, kita tahu kubur Rasulullah tu adalah rumah Aisyah kan.
Kita tengok Aisyah mengatakan aku yang nak duduk tidur, aku nak dimatikan, ditanam dalam kubur, dalam rumah. Tapi tak ada. Kenapa? Kes peristiwa Perang Jamal. Ya, yang menyebabkan dia katakan kepada orang yang hidup, jangan tanam aku bersama dengan Rasulullah. Aku malu pada Rasulullah. Jadi ditanam dalam perang, di Baqi' sana. Baik. Ala kulli hal, itu ijtihad Ummul Mukminin yang kita sayangi. Kesalahan itu pasti berlaku sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, kerana mereka telah dikategorikan radhiyallahu anhum. Allah telah redha kepada mereka. Okey. Dalam bab Al-Maidah ini, makanan yang istimewa ni, saya minta para jemaah dah makan semua ya. Jangan sebut Al-Maidah meleleh mulut tu. Ya, kau pergi keluar ke atas ada kafe boleh lah. Peristiwa sejarah unik yang diceritakan daripada Imam Ibn Kathir, ahli sejarah, menyebutkan bahawa Musa Ibn Nusair, wakil Bani Umayyah dalam penaklukan negeri Maghribi Morocco, mereka menemukan meja besar Al-Maidah di sana yang bertatahkan banyak mutiara-mutiara dan berbagai jenis benda berharga. Ya, meja saja dihiasi dengan mutiara-mutiara. Macam mana Taj Mahal yang dihiasi dengan emas, mutiara-mutiara kan? Taj Mahal, tahu ke kisah Taj Mahal tu? Ya. Dulu Taj Mahal, sekarang dah Taj Murah. Kenapa? Semua pemata dicuri orang. Okey, begitu. Itu tanda lambang cinta. Okey, dah, tak apa. Ala kulli hal. Lalu ia mengirimkan kepada Amirul Mukminin Al-Walid Ibn Malik, Al-Walid bin Malik, pendiri Masjid Dimashq. Namun dia meninggal di dalam perjalanan, maka meja hidangan itu dikirimkan kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah penggantinya. Ketika orang-orang melihatnya, mereka sangat terpesona dengan kerana meja tersebut bertatahkan banyak permata intan belian yang sangat berharga. Okey. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa meja hidangan ini kepunyaan Nabi Sulaiman. Ya, kenapa? Sulaiman bin Daud, di antara kelebihan dia begitu dahsyat. Ya, apa kelebihan dia? Nabi Sulaiman dengar semut bercakap. Itu mama apa nama? Mama Ufran pun kata boleh bercakap bahasa semut. Aduh, mangkuk dia tu. Ya. Astagfirullah. Ada seorang Indonesia, dia kata dia boleh cakap bahasa semut. Ya. Habis dia perbodohkan orang. Ustaz Auni. Aduh. Macam mana ada orang percaya? Ramai pengikut pula tu. Tengok yang dia pelajar dia telan Elio dia. Dia ludah betul direct. Gila betul lah. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan, bila kebodohan itulah jadi dia. Atas nama berkat. Yang saya perangi kalimah berkat tu, melainkan untuk ada dalil baru kita boleh kata berkat. Kalau tidak dia jadi macam ni. Ya, pasal saya sendiri ayalah tak setuju bila pelajar-pelajar kita ataupun anak kita pergi salam orang, cium tangan konon tok guru ke atas nama berkat. Tak ada berkat. Melainkan jika ada dalil, kita berdiri di atas dalil. Kalau tak, sampai tok guru tu suruh cium dah, salam tu suruh cium. Gila punya tok guru. Ya, nakkan dipuja. Ya, dia akan jadi lain ya. Bila perasaan berkat tu seolah-olah iman tu. Dia percaya keberkatan, akhirnya dia nakkan berkat tu. Maka itu datang kejahatan berlaku. Orang-orang yang dikatakan orang soleh mengambil kesempatan itu. Tak taat ustaz ya, tak berkat. Ya. Macam-macam berlaku. Berhati-hati. Dah sampai telan Elio. Kita ada seorang ustaz tu. Ya, dia kata dia telan Elio. Pasal dia cerita dalam YouTube ni. Tengoklah. Ya. Oh, tapi sekarang orang angkat dia. Itulah orang-orang ni, dia ingat ni. Mula dia kata, dia cerita, tok guru dia meludah dalam mulut dia. Kan? Pasal nakkan sebahagian dari keturunan Nabi. Yang dikatakan tok guru tu dia keturunan Nabi. Wahai tok guru, macam mana saya nakkan sebahagian dari tok guru tu? Ya, tok guru kata, nganga. Macam mana dia boleh ni? Kalau nak sangat saya pun keturunan Nabi juga. Keturunan saya berjalur Said pun ada. Cuma saya bukan Habib je. Ya. Mengada, pengotor, jahat.
Ingat ya, ustaz kita hormati, guru-guru kita hormati, tetapi beradab, tetapi bukan memuja. Itu usul kita. Ya, hanya boleh dipuja siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana ke kita ni? Hei, hilang dah hajat. Nabi Sulaiman. Okey, Nabi Sulaiman di antara kelebihannya yang kita tahu adalah berbicara dengan binatang, tidak dinafikan, dan juga menguasai alam jin. Ya, alam jin. Dan dia telah membuatkan satu perkara yang menakjubkan, satu tentera yang hebat pada zaman itu, tentera Sabah yang diketuai oleh Puteri Balqis. Nampak ya kehebatan. Antara manusia dengan jin, siapa yang hebat? Ingat tak tahu juga. Ya. Ingat masih lagi kata jin. Tak, manusia. Tu pasal manusia diwahyukan melalui yakni Rasulullah, dia menjadi ketua. Ya, itu menunjukkan manusia lebih hebat daripada jin. Tapi kenapa kita takut jin? Tak nampak. Habis syaitan hantu nampak ke tidak? Nampak pula. Kata tak nampak. Takut pula kalau dah tak nampak. Ya, sebenarnya minda kita dan cerita-cerita tu datang kepada kita dengan perkara yang tak logik di akal, kita terima. Maka itulah iman. Yang tak logik di akal kita terima, itulah iman. Hantu yang kita tak pernah nampak tu, start daripada lahir sampai hari ni, pernah tak kita dengar hantu membunuh orang? Tak pernah kan? Tak pernah, tak ada. Dan surat khabar pun tak ada. Ya, hantu pergi membunuh orang, tak ada. Habis kenapa takut sangat? Cerita orang-orang, cerita hantu yang kita tengok, itu salah. Saya nasihat kalau ada anak cucu, janganlah bagi cerita-cerita tu. Saya tengok waktu saya belajar di Pakistan dulu, memang di sana tak ada cerita-cerita ni. Hantu ke Dracula ke pocong, tak ada. Pocong tu muncul di bumi Malaysia je dengan Indonesia. Ya kan kita? Dracula di Amerika. Ya. Kat sini tak ada. Itulah orang iman. Di Pakistan orang takut. Tu dia takut. Tengah-tengah makan tu dia tembak kawan dia, semua menyorok bawah meja. Ada logik bawah meja nyorok kan. Kalau orang tu nak tembak bawah meja pun boleh. Terkejut. Yang tu takut. Kalau lalu lorong-lorong takut. Pompak pencuri tu je. Polis-polis pun pencuri juga. Ya. Dia pergi cek poket kita, dia nak cari juga tu kan. Hantu-hantu tak ada. Jadi saya dapat anak seorang tu, memang kita jagalah suasana tu. Ya, tak tahu bab hantu. Balik ke Malaysia tak sampai sebulan. Tengok anak kita baru 3 tahun waktu tu kan. Kenapa ni? Laju sangat lari ni. Hantu. La ilaha illallah, siapa yang ajar ni dalam hati. Balik Malaysia benda tu muncul. Nampak tak? Duduk luar tak ada benda ni. Berarti benda yang dicipta oleh manusia, maka akhirnya menjadi iman kepada kita. Na'udzubillah. Okey, baik. Di antara kelebihan Sulaiman yang kita nak bicara adalah satu perkara yang agung. Dan ianya bukan main-main. Kenapa? Sulaiman memiliki kekuasaan menguasai alam jin. Di mana jin-jin ni amat takut kepada Sulaiman. Wallahu alam, kelebihan yang Allah bagi kepada Sulaiman untuk menguasai, mengarah dia dan menyeksa dia. Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Sehingga apabila Rasulullah tengah solat tu, dia pegang macam tu. Ya, para sahabat tengok serba salah nak ikut ke tidak. Kenapa? Para sahabat akan mengikut Rasulullah. Habis dia solat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebelum ni kami tak pernah melihat kamu solat buat macam tu." Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sedang bersolat tiba-tiba Ifrit tu datang sambil membawa obor api. Lalu aku cekik dia. Ya, pegang tengkuk dia sampai terasa sejuk lidahnya. Panjang lidah dia tu. Agak itu nama pokok lidah jin tu. Ya, panjang kan. Tetapi kalaulah aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman, nescaya aku akan ikat dia ni di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Tu dia. Kalau ikat tu, saya rasa package baru. Ya. Selain daripada Raudah, bermain dengan jin dan salah satu tiang. Okey. Disebabkan aku ingat doa tu, maka aku lepaskan dia. Okey, ini menunjukkan bahawa jin tak ada apa-apa.
Dan ingat, jin penipu. Semua jin penipu. Habis cerita, kita tutupkan. Ya, kecuali jin Islam, dia tidak akan bicara lain-lain dah. Semua jin penipu. Apabila dia datang dalam kisah Nabi Abu Hurairah yang penjaga simpanan harta tu, ya, ditangkap, lepas tu dia bagi alasan, tangkap kedua bagi alasan, tangkap ketiga bagi alasan. Cuma dikatakan apa? Ya, bacalah surah ayat kursi sebelum tidur, menyelamatkan kita dari gangguan syaitan. Maka Rasulullah kata, betul apa yang dikatakan penipu. Kan? Dia letakkan betul apa yang dikatakan penipu. Yang ni betul pada kalimah tu. Yang lain semua penipu. Okey. Jadi oleh kerana tu Azura tertipu dalam bab ini, Abu Ya tertipu, siapa lagi? Tak ada Abu Ya lah, Syahri Muhammad tertipu, dan juga Khadijah Am pun tertipu. Disebabkan syaitan yang merasuk si Azura berbicara atas nama Rasulullah. Habis clear. Penipu besar. Okey. Baik, kita lihat. Berbahaya ya si Mama Ufrad tu ya. Dia mengambil sifat Nabi Sulaiman sebenarnya. Salah. Ya. Ya, dia mengaku nampak jin. Okey, ini di antara kaedah yang kita kena belajar sikit lah. Lepas ni balik ni boleh jadi bomo. Okey. Pertama, jin makhluk yang kita tak boleh nampak. Okey, siapa yang boleh nampak sekarang? Kau ada sebelah saya tengah pegang saya. Okey, berdalilkan Al-Quran. Penting kan? Kita memerlukan dalil sebagai fakta, kerana jin termasuk makhluk ghaib yang kita tak mampu lihat dia. Jom kita tengok surah Al-A'raf dulu. Ingat, mana-mana orang yang mengatakan nampak jin dia, ya, kita tengok ayat tu dulu, apa kita nak kategorikan dia. Okey, dalam surah Al-A'raf, muka surat 153, ayat yang ke 27. Bismillah. Ini usul ya, pasal Allah yang menceritakan, ia menjadi usul kepada kita nak mengetahui sifat jin. Kita terhadap jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Okey, ready? Ini dia ayat dia. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Apa dia? Syaitan melihat kita dari arah kita tak dapat melihat dia. Berarti kita tak boleh melihat dia. Okay? Jadi kalau kita boleh melihat dia, apa maksud dia? Bercanggah lah. Bercanggah tu maksud dia, kita sakit, kita cacat. Cacat kasar kan. Jari 5 tumbuh 6, apa kita panggil? Cacat lah. Dah terlebih satu jari kan. Kurang cacat, lebih pun cacat. Ingat, jangan kita kata, oh aku ada special, kelebihan aku 6 sense, tambah lagi kan. Tak. Ya, tak.
Bila kita boleh melihat dia, berarti kita cacat, kita sakit maksudnya. Bukan kita pergi jadi bomoh. Ya, bukan kita pergi merawat. Ini kaedah bercanggah dengan Al-Quran. Tu pasal ingat di antara usul dalam bab merawat dalam tradisional punya rawatan ataupun ruqyah, kalau bomoh tu atau peruqyah tu mengatakan dia boleh bilang jin. Ada 40 ekor. Ada yang terkena keluar TV tu. Ya. Dia boleh bawa jin tu naik bas, nak buang kat Genting Highland sana. Dia boleh tangkap jin. Zoom, dia tangkap, dia letak dalam botol. Ya, pernah tengok tu? Dia letak, kononnya bila gosok, Aladdin. Cerita kartun. Ya. Ingat ya, semua itu adalah bercanggah dengan sunnah. Pertama, kita tak boleh tengok dan kita tak boleh tangkap. Ya, pasal Rasulullah melepaskan. Ya, tak boleh tangkap. Lepas tu tak boleh bela. Apa lagi? Itu semua bercanggah dengan syarak. Jadi bomoh tu, saya pasal teringat ada waktu saya duduk Gombak tu, ada seorang tu dia pergi, dia tak gaduh, clash lah dengan suami dia. Dia pergilah jumpa si bomoh ni, terkenal bomoh ni, ada artis yang ikut sama. Ya, lepas tu bomoh tu scan. Scan kan? Okey. Awak ada lebih kurang 30 ekor jin. Tipu. Dan suami awak ada 60 ke 70. Bawa suami awak datang. Dia cakap macam tu. Nasib baik budak tu datang kat kita, tanya, Ustaz, ini ceritanya, awak percaya ke? Entahlah. Saya tahu kalau orang dalam dilema, dalam masalah, dia terpaksa mempercayai walaupun dia tak percaya. Dia terpaksa kadang-kadang. Dia tak boleh nak timbang baik-baik. Okey, tak apa. Itu je dia cakap. Ya, dia suruh bawa suami saya, sedangkan saya clash dengan suami saya. Macam mana saya nak bawa? Kan? Okey, awak tak percaya, tak apa. Alhamdulillah awak tak percaya. Okey, ambil, kita bagi buku zikir. Awak baca zikir ni, kita tengok dalam masa seminggu, 2 minggu. Kita bagikan zikir pagi petang. Tuan-tuan dan puan lazimkan zikir pagi petang. Al-Quran jangan tinggalkan. Ya. Okey, seminggu je dia call balik. Ustaz. Ya, bagilah salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kan. Kenapa? Ustaz dah jumpa. Terkejut kita. Jumpa? Ya. Kita ingat jumpa apa? Ustaz dah tahu dah. Apa dia tu? Okey, cool, tenang kan? Dah jumpa. Ya, jumpa apa? Dah nampak? Ya, ada Ustaz. Iyalah, apa dia? Kan? Saya terjumpa. Dia pun buat suspend je kita kan. Apa dia? Email suami saya. Rupanya ada orang ketiga. Saya kata itulah jin dia. Bukan 30-70. Ya, itulah jin dia yang ada dalam keluarga awak tu. Selesai masalah kan. Duk percaya beriman 30-70 langsung. Ya, bomoh tu yang untung. Dia tipu kita bulat-bulat. Seperti Global Ikhwan juga. Penipu bulat-bulat. Kita kena kaitkan dan penipu bulat. Ya. Nampak tak? Okey? Kita tak nampak dia. Adalah mustahil kita boleh nampak. Bila Allah dah kata kat sini, kita tak boleh nampak. Kalau kita nampak dia, maksud dia kita sakit. Ingat ya, tu pasal bila saya ditanyakan, okey, kalau orang nampak pucung sana tu. Okey. Pocong kan. Okey, nampak pocong, saya akan tanya, siapa yang nampak? Seorang je. Okey. Kalau semua nampak, saya kata pergi ambil kayu kejar benda tu. Pasal penipu. Dia mesti orang. Kalau semua nampak, mesti orang. Tapi kalau seorang nampak, kita boleh agak. Kita tak nampak, dia dalam keadaan sakit. Dia kena rawat. Tahu, itu kaedah tu. Dia kena faham. Kalau semua nampak, jangan takut. Tak percaya, pergilah kejar. Kalau tak tengok pocong tu boleh melompat, lepas tu 100 meter punya speed. Lari tunggal-langgar. Itu memang, itu kaedah penipu. Okey? Dia main tarik lah apa-apa, semua penipu belaka. Tapi kalau seorang yang nampak, maka seorang tu sakit. Dia kena rawat. Kena berusaha rawat. Jangan biarkan lama. Begitu keadaan. Okey? Kemudian, apa lagi yang nak ceritakan? Banyak berdoa kepada Allah kerana benda ni agak sukar. Kalau dia dah duduk dalam, memang sukar sangat-sangat. Ya, berdoa kepada Allah.
Kemudian apa lagi yang nak diajarkan? Cukuplah tu kot. Cukuplah. To be continued. To be continued. Okay, baik. Ya Allah. Al-Muhim, iblis ataupun jin ini takut kepada Nabi Sulaiman disebabkan kelebihan yang Allah bagikan. Tak percaya, kita lihat bagaimana Allah bagikan kehebatan Nabi Sulaiman dan kehebatan manusia, ya, dikhabarkan dalam Al-Quran. Baik. Buka surah An-Naml. Muka surat 379 kita mulakan. Ini kisah Sulaiman ya. Kalau siapa yang nak baca kisah Sulaiman dengan Puteri Balqis yang cukup cantik ya. Banyak ilmu berkaitan dengan pemerintahan yang kita boleh study dekat sini. Cuma saya suka kepada ayat 34 ni ya. Kita mula dari sini. Apabila puteri Nabi Sulaiman menyerahkan surat yang Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-30 tu, janganlah kamu menyombong ke atasku dan datanglah dalam keadaan muslimin. Ya, berarti dikatakan kepada Puteri Balqis, okey, jangan kamu nak belagak, nak sombong dengan bahasa ni lah raja, jangan kamu sombong dengan aku, datang dalam keadaan kamu sebagai seorang yang muslimin, ya, berserah diri. Maka berkata Balqis, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada di majlisku. Lalu ayat ke-33 mereka menjawab, kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat hebat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Berarti Puteri Balqis dan kerajaan Balqis ni ataupun kerajaan Sabah memang dahsyat, digeruni. Ya, tapi ingat, digeruni itu berlaku pada zaman Rasulullah, kerajaan Rom dan Parsi digeruni. Tetapi bila Islam naik, tumbang kedua-dua kerajaan yang hebat ni. Dia senang je, simple je. Tuan-tuan dan perempuan nak tahu Islam yang ori tu, yang betul-betul kuat tu, bila dia naik kan, dia tekan, dia naik. Tekan lagi, dia naik. Itulah tabiat sunnah. Yang Islam, bila ditekan, dia akan naik. Kerajaan Islam yang hebat, akhirnya dia boleh hancurkan dua kerajaan yang besar, Rom dan Parsi, kuasa besar dunia pada ketika itu. Dan pernah berlaku di kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka, kerajaan Majapahit, Langkah Suka, kerajaan Berwas, ya, Gangga Negara, tumbang apabila para mesuara dari Sriwijaya yang lari daripada kerajaan Majapahit. Masuk je Islam, bertukar begitu dahsyat. Ya, muncul hang tua, hang jebat, hang lekir, hang lekiu, hang lipo, kan? Apa lagi? Hang kat Kedah na, kan? Semua muncul. Hebat kerajaan Islam. Dalam tempoh 100 tahun dia menjadi satu kerajaan Asia Tenggara. Ini dah kelebihan Islam. Okey, kita lihat ya apa dikatakan. Lalu dia berkata, Puteri Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk suatu negeri, nescaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikianlah pula yang akan mereka buat. Ini dia Puteri Balqis punya pandangan. Ya, mereka akan hancurkan raja-raja di negeri tersebut. Macam mana British datang ke bumi kita ni, habis dipermainkan, termasuk orang-orang yang ternama seperti Datuk Maharaja Lela dibuang keluar, Mat Janggut, Datuk saya selalu confuse Mat Kilau dengan M. Kilau. Aduh, Kilau tu kan. M. Kilau penyanyi, Mat Kilau pahlawan. Okey. Baik. Lihat ya. Lalu dia mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Menarik ya. Ini adalah diplomatik dan bagaimana respon daripada satu kerajaan tu. Dia nak tengok apa yang
diresponkan. Ui, rupanya kita pun tak tahu. Ya, bila kita hantar hadiah, kita nak tengok ya apa dia respon. Di situ ada maklumat dalam siri diplomatik punya kerjaan. Ya, kita hantar cok kodok, kita tengok apa dia balas. Kan, cok badak ke besar je, besar lagi daripada cok kodok kan. Kodok dengan badak beza. Ataupun dia bagi pinggan kosong, sabar je lah. Okey, baik. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah-hadiahmu. Itu dia. Jadi dalam ayat ini menceritakan mereka datang bawa hadiah. Nabi Sulaiman tolak. Kenapa? Hadiah dari Allah itu lebih hebat. Memang hebat. Memang hebat. Ya, kalau kita baca sejarah Nabi Sulaiman, memang hebat hadiah-hadiah yang Allah bagikan. Okey, kita lihat lagi. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha dhillatan wa hum saghirun. Kembalilah kepada mereka, sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak berkuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yakni Sabak, dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan hina dina. Itu dia. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan kata putus, balik bawa hadiah kau orang dan kau orang akan saksikan tentera yang akan datang. Terkejutlah Balqis. Mana ada orang tolak hadiah diraja? Tiba-tiba Sulaiman tolak dengan ucapan yang menggerunkan. Dan Balqis mainkan diplomatik, ya, cara bermuamalah, ya, nak datang. Waktu itu dia nak datang, maka Sulaiman menyediakan apa dia? Kita baca, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Berkata Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Tu dia, Nabi Sulaiman mengarahkan mana dia tentera-tentera, pembesar-pembesar. Ya, dia panggil pembesar-pembesar dia, ya, di kalangan manusia dan jin. Ni pembesar-pembesar Nabi Sulaiman. Wih, dahsyat ya, manusia dan jin. Itu yang datang cerita apa? Lord of the Ring tu. Kita buka sikit kan. Yang bawa tentera-tentera jin dia tu. Yang cerita kartun dia tu. Tapi ni cerita Nabi Sulaiman, memang betul. Dia bawa, dia kata, berbaris wahai tentera-tentera. Pembesar-pembesar. Apa dia katakan? Siapa? Ayat ni mengatakan siapa yang boleh bawa arash. Di sini dalam konteks yang dimaksudkan arash adalah apa dia? Singgasana diraja. Macam saya duduk ni, bukanlah arash, tapi tempat dia duduk singgasana. Bila orang datang, menghormati. Arash memainkan peranan pada raja, ya. Apa singgasana kan? Ya, singgasana diraja tu amat berarti pada sebuah negara. Jadi dia letakkan situ. Dan Balqis pun ada singgasana dia. Okey. Lalu dikatakan, siapa yang boleh bawa singgasana itu ke sini? Tak kiralah masa terpulang, tapi sebelum Balqis datang ke sini. Siapa yang boleh ya? Nampak tak? Dahsyat ni. Satu benda yang dia datang, benda tak logik kan? Nak bawa sana, kita nak datang di Yayasan Taklim sini pun setengah jam kan? Gila. Okey, kita tengok. Tapi saya beriman dengan risalah ni. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin.
Berkatalah ifrit yang cerdik, dia cerdik, dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Kalimah itu amat penting ya. Apabila ifrit mengatakan dia di antara jin yang paling kuat, dan dibuatkan oleh cerita kisah Aladin. Ya, Aladin tu gosok keluar jin tu kan. Okey. Maka kita pun percaya juga dalam bab Aladin, bukan bab Sulaiman ni. Dah percaya, lepas tu mintalah, disuruh minta. Terjebak dalam masalah syirik. Bila kita minta pada jin, terjebak dalam masalah syirik. Tetapi yang ni bukan dia minta apa, pasal dia pekerja. Siapa boleh buat kopi O untuk aku misalnya kan? Okey, siapa yang boleh bawa mahligai arash Balqis ke depanku? Maka ifrit menawarkan diri, aku boleh bawa. Kerana apa? Aku adalah yang kuat dan amanah. Kenapa? Arash Balqis ni, kau ada mutiara ke, ada emas ke, kalau jin tak amanah dia songlap dulu kan, dikhawatiri ada perkhianatan dalam tu. Oleh kerana tu ifrit mengatakan aku amanah. Okey. Kan iblis penipu kan, suka nak curi, suka nak ambil harta. Okey, baik. Hebat ya. Dalam penafsiran ni ulama mengatakan, ada yang mengatakan sebelum dia berdiri, maksudnya makan masa sikit kan. Ya. Okey. Sulaiman berdiri. Pup, dah muncul. Macam tu yang dimaksudkan. Ada riwayat mengatakan Nabi Sulaiman pun ada office hour dia. Ada timing dia. Waktu bila dia nak keluar, waktu tu arash tu akan sampai. Tapi bagi Nabi Sulaiman masih lagi lambat. Kan? Maka muncul seorang lelaki. Okey. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mencuba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Orang beriman ni yang mempunyai ilmu ahli kitab, yang dikatakan dia mempunyai kitab Taurat dan kitab Zabur. Dia alim. Seperti siapa dia? Seperti Uzair. Uzair mempunyai kitab Taurat, dia hafal. Itu kelebihan orang yang menghafal sebenarnya. Yang kitab-kitab orang yang terdahulu, tetapi menghafal mengikut iman yang betul. Dia sekarang masalah kita banyak sekolah tahfiz kan, tapi ialah nak cakap entah apa nak kena. Tapi kita takut kan, kerana apabila berlaku pembunuh Saidina Ali tu, Ibnu Maljam tu adalah hafiz Al-Quran. Kita takut tau, bukan apa. Kita setengah tu orang menyangkakan bila tahfiz Quran dah clear dah, tak clear. Kerana pada mereka muncul golongan Mu'tazilah, pada Qadariyah, Jabariyah, semua muncul. Mereka hafiz Quran. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, bukan saya nak kritik, tapi terpaksa. Ya, terpaksa. Kerana kita melihat kesilapan, salah faham berlaku pada kita. Tapi nak cerita, yang dinamakan, yang disebutkan dalam ayat ini, seorang lelaki yang menjadi perbahasan, yang mana ada yang mengatakan nama dia ialah ya, yang mana dia mempunyai kelebihan dengan Al-Quran, dengan kitab tu, dia menjadi lebih hebat daripada ifrit. Nampak tak? Yang dikatakan sebelum berkelip mata tu, kata dah muncul. Terus muncul, memang muncul. Bagaimana? Wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Dan muncul Arash Balqis tu, lalu
maka itu adalah ujian. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita mendapat istimewa, ingat itu pun termasuk ujian. Jangan tengok orang miskin je, itu ujian mereka. Kita yang senang lenang pun, itu pun ujian. Ya, ashkartum, adakah kamu bersyukur ataupun kamu kufur? Maka bersyukur. Dapat nikmat bersyukur, dapat nikmat bersyukur. Jangan biarkan diri kita melayan nikmat tu sampai kita kufur kepada Allah. Kita tengok lagi cerita Ifrit ni. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Dia berkata, ubahkanlah baginya singgahsananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang yang tidak mengenal. Kan, ubahkan, cantikkan, dekorkan cara yang paling istimewa. Tu dia. Jadi agak menarik ya benda ni, bahawa Nabi Sulaiman pun pandai mengindahkan satu benda ya. Okey, baik, kita lihat. Ingat Nabi sampaikan risalah aja. Rupanya ini di antara perkara yang menarik, tuan-tuan dan perempuan. Agama kita memerlukan orang-orang yang mahir untuk bergerak dengan kebolehan masing-masing. Ya, siri dakwah dia ni, gadget-gadget dipergunakan macam mana kita nak berdakwah. Yang penting untuk orang tengok bahawa Islam itu dahsyat. Ya, okey, jom kita lihat lagi. Sudahnya cerita ni pula kita keluar. Tak apa ya? Kita baca ayat 42. Qala falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk qalat ka'annahu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Dan ketika Balqis datang, ditanyakan kepadanya, adakah serupa ini singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang yang berserah diri. Ditunjuk, ini macam singgasana kamu ke? Dia pun seorang raja, mesti tak boleh tunjuk tegopoh gapah dia kan? Rasa macam kan? Nak merendah diri tak sekali. Rasa macam. Okey, lalu Sulaiman mengatakan, kami ada maklumat bab itu. Dan apa yang disembah selama ini selain Allah mencegah untuk melahirkan keislamannya, kerana sesungguhnya dia dahulu termasuk orang yang kafir. Okey, sekarang di sinilah dia masuk Islam. Dahsyat ya. Itu pasal kadang-kadang teknologi boleh mengislamkan seseorang itu. Apabila saintis buat research, dia tengok bertepatan dengan Quran, dia terus dia masuk Islam. Penting sangat. Qila laha dkhuli as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tak kala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkan kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya itu adalah istana licin yang dibuat dari kaca. Berkata Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan semesta alam. Sulaiman mengarahkan jin-jin, dia pergi cari mutiara di dalam lautan. Lepas tu dihiaskan lantai-lantai itu seperti berair. Ya, bukan orang kata diikat lah, tak ada. Sebenarnya kalau kita tengok setengah lantai-lantai bila digilapkan, dia macam ada air kan. Rupanya teknologi di zaman itu teknologi yang dahsyat, sampai Sulaiman buat sebiji macam air. Ya, kita nak masuk air ni kan, mula si Balqis ni tengok, air, kenapa Sulaiman bawa aku kawasan berair?
lalu disingkapkan betis. Ingat ya, pemerintahan raja-raja bila singkap betis tu aib bagi mereka. Itu pasal baju mereka zaman dulu labuh. Ya, labuh ke bawah. Dan itu pakaian raja-raja zaman dahulu. Itu pasal bila lelaki memakai bawah daripada buku lali, dia menjadi isu. Kan? Orang raja-raja dahulu bila dia pakai bawah buku lali, tanda takabur dia. Kan? Orang miskin mesti pakai atas. Jadi Balkis dia pakai tu, bila dia tengok air, dia angkat. Berarti bila dia angkat, satu keaiban bagi dia. Tapi terpaksa nak lalu. Kan? Dia katakan air. Maka Sulaiman menegur, ya, ini bukan air. Ini adalah lantai, apa yang nak sebut, teknologi moden punya ni yang nampak seperti air. Terus, ya, Balkis merasa, ya, merasa apa nak sebut, ya, terasa dirinya lemah, terasa dirinya kurang, dan dia merasakan Sulaiman hebat. Lalu dia mengatakan, aku beriman dengan Rab. Kalimah Rab digunakannya. Qalat Rabbi inni, wahai Tuhanku. Kalimah ni, Rab ni yang saya bicarakan. Zalamtu nafsi, aku telah mengaku bersalah kerana selama ni aku ingat aku yang hebat. Ya, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku memeluk Islam ataupun aku bersama Sulaiman beriman kepadamu wahai Tuhan Rabbal Alamin. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tu dia, nampak tak? Ingat ayat tu dia masuk Islam bersama Sulaiman. Tidak jumpa ayat menceritakan dia berkahwin dengan Sulaiman. Kita je yang pandai-pandai tambah. Ya. Ya Allah, jadikanlah jodoh dia seperti Adam dan Hawa. Okey, clear, cantik kan? Lepas tu apa? Seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Mana dia dapat cerita tu? Cerita tak sahih. Ya, Sulaiman dengan Zulaikha berkahwin. Yusuf dengan Zulaikha berkahwin, dan Sulaiman dengan puteri Balqis. Pandai jadi pergi. Ya. Lepas tu tengok-tengok hancur rumah tangga. Bila cek doa, Sulaiman mana ada kahwin dengan Balqis, Yusuf mana ada kahwin dengan Zulaikha. Padahal tak kekal. Cerita kartun dia berlaku. Baik. Serengan je. Okey, pada ayat ini menunjukkan bahawa iblis, syaitan tidak kuat, dan mereka adalah orang yang makhluk yang lemah, dan kita manusia lebih kuat daripada syaitan, daripada iblis. Tapi oleh kerana itu janganlah takut dalam bab kita dengan iblis. Satu nasihat. Ya, ada yang tanya? Okey. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga ayat 116 kita masukkan ayat ini. Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ingat ni, ayat ni besar ya bagi saya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, yakni di mahsyar, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah, yakni dua Tuhan yang disembah selain dari Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ayat ini mengisyaratkan bagaimana Nabi Isa mengisytiharkan bahawa dia menafikan konsep Trinity yang dibawa oleh orang Kristian. Ya, aku tak pernah mengarahkan apabila Allah bertanya, dan Allah Maha mengetahui. Kalau dia tak bertanya pun dia mengetahui. Tetapi sebagai nak mengisbatkan, ya, menceritakan, Allah cerita kat sini supaya kita faham bahawa para nabi tidak mengarahkan melainkan mengikut yang diprogramkan. Okey?
Kita akan saksikan kenapa berlaku begini. Lalu dan ingatlah ketika Allah berfirman, yakni akan berlaku di mahsyar nanti, hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain dari Allah. Bila disebut ilah ni, dua yang disembah, diminta pertolongan, diminta perlindungan. Itu dia konsep ilah. Tetapi bila sebut Rabb, kita akui kebesaran di sini untuk pengabdian. Maka Isa menjawab, Maha suci engkau. Kalimah tu, ya, bila kata subhanaka, kita subhanallah, kita puji Allah kemuncak puji. Ya, itu pasal siapa yang menyebut dengan hati yang begitu ikhlas memuncak kemuncak pujian, dia akan terasa kemanisan dalam berzikir. Okey. Subhanallah, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak untukku berkata. Bukanlah bentuk para nabi ini menyampaikan yang bukan Allah wahyukan. Ingat ya, itu pasal amalan kita ni, kalau tidak dibuktikan dengan dalil, kita akan dipertanyakan di akhirat. Dari mana fakta ini? Dari mana bukti ini? Kita tak ada dalil. Ikut ustaz, ikut ni. Berbahaya. Lazimkan berdalil. Kemudian, jika aku pernah mengatakan, yang Isa mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Kalimah ini adalah usul bagi kita. Yang kena faham, Allah ketahui diri kita. Allah ketahui diri para rasul. Allah ketahui apa juga yang Rasul buat, apa yang kita buat, Allah tahu. Dan yang menarik dalam ayat ni, maka mana tadi? Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Kita tak tahu apa yang ada sifat-sifat Allah, kita tak tahu melainkan apa yang dikhabarkan. Okey? Dan kita beriman dengan sifat-sifat itu tanpa dapat membuktikan secara mata kepala kita. Kita hanya boleh beriman. Kerana benda ni adalah ghaib. Kita tak tahu tentang urusan Allah. Allah tahu tentang urusan kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila sampai ayat-ayat yang seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, kita tak tahu. Kita hanya boleh beriman. Kerana dalam ayat ini mengatakan kita tak tahu tentang urusan Allah. Bagaimana Allah berbicara, kita tak tahu. Hanya kita beriman. Bagaimana Allah yang dikatakan datang pada hari kiamat, kita beriman. Dengan konsep ini, ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kita hanya boleh beriman. Itu kaedah yang penting. Selesai masalah. Kerana Allah yang mengatakan begini, Isa mengatakan begini, ya, bahawa kita tak tahu. Maka di sinilah sesungguhnya engkau maha pengetahui perkara yang gaib. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa sifat-sifat Allah dan pengetahuan Allah terhadap kita luas. Tetapi bab ilmu di sisi Allah kita tak tahu. Yang boleh kita lakukan hanya beriman. Okay? Selesai masalah. Beriman kepada Allah senang sebenarnya. Beriman dah lah. Beriman seperti mana Rasulullah dah settle. Maka itulah iman yang terbaik, iman yang dilakukan oleh para Nabi. Ya, biasakan dengan cara kaedah beriman 3 kurun terbaik. Saya mengingatkan kerana ini adalah urusan syurga neraka kita. Saya tak boleh bagi apa-apa, cuma kita menyampaikan kenapa kita mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut 3 golongan yang terbaik ini. Sebab itulah. Sebab ini berurusan tauhid akidah kita dengan Allah. Silap terjebak dalam neraka. Biar kita pertahankan, tetapi pertahankan dengan cara yang betul lah. Jangan pertahan nak pergi demonstrasi ke apa. Tak. Kita pertahankan iman kita seperti Imam Ahmad mempertahankan. Dan kita menghormatkan pemerintah kita dengan cara yang betul. Selagi dia tidak menyuruh kepada maksiat, maka kita teruskan, ya, dalam keadaan yang baik. Jadi keimanan kita sekarang bergantung pada diri kita. Walaupun tekanan, jangan berganjak. Ya, jangan berganjak, pertahankanlah. Kenapa? Inilah iman ahli sunnah wal jamaah, bukan iman falsafah yang dibawa oleh mereka-mereka yang tak bertanggungjawab. Mereka akan bertanggungjawab depan Allah dengan apa yang mereka bawa. Na'udzubillah min dzalik. Okey, cukup sampai di sini. Daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Saya rasakan, ya, ayat ini di antara ayat terakhir, silap-silap minggu depan habis kita, ya, bacaan ayat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.